Okey. Okey, ini dah betul, dah belajar kan? Bidang perindustrian, pertanian, perubatan. Sudah betul? Ke belum? Dah. Terus kata dah, Mac kata macam mana? Mac belum Mac? Mac dah belajar belum ni? Dah, cikgu. Dah okey. Alright, so sebelum nak sambung, saya nak bagi quiz dulu lah, nak tengok awak ingat lagi tak apa yang kita dah belajar. Okey, nyatakan 3 bidang di mana 3 bidang di mana mikroorganisma berfaedah diaplikasikan. 3 bidang di mana mikroorganisma berfaedah kita aplikasikan. 3 bidang. Siapa nak cuba? Tak ada orang nak cuba? Tadi saya baru je tunjukkan apa bidang yang terlibat dalam mikroorganisma berfaedah. Tadi saya ada sebut satu. Dua saya dah sebut tadi. Nyatakan bidang yang terlibat dalam penggunaan mikroorganisma berfaedah. Tak ada yang nak cuba? Pertanian. Pertanian, bagus. Fast lagi. Selain pertanian, bidang apa lagi yang ada penggunaan mikroorganisma berfaedah? Perubatan. Perubatan lagi. Lagi tak? Satu kan? Pertanian, perubatan, lagi satu? Bidang? Perindustrian. Apa dia? Perindustrian. Yes, bidang perindustrian. Terima kasih Faz. Kalau ada kat dalam kelas ni, saya dah bagi stiker ke gula-gula kat awak. Okey, so 3 bidang yang melibatkan penggunaan mikroorganisma berfaedah, iaitu bidang perindustrian, bidang pertanian dan bidang perubatan. Okey, selamat datang home meeting. Awak dah tulis kehadiran dekat dalam WhatsApp group. Sudah home meeting? Sudah. Sudah kehadiran okey. Alright, ini kita dah bincang belum? Nampak tak gambar depan? Berkaitan dengan kulit buah dah Sudah Okey. Yang ini pembersih ekoenzim? Dah. Sudah juga. Okey. Perbezaan pembersih ekoenzim dengan pencuci kimia? Belum. Belum okey, saya patah balik. Okey, so saya patah balik yang ni. Okey, so mikroorganisma berfaedah ni tak semua mikroorganisma itu berbahaya ataupun tak mendatangkan faedah. Okey, ada banyak jenis mikroorganisma yang memberikan faedah tadi, antaranya dalam bidang pertanian, perindustrian dan perubatan. Okey, so ini pula adalah
kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi. Contohnya kalau orang tengok depan ni, gambar ni, nampak tak gambar kulit buah? Nampak. Okay. So kulit buah pisang, kulit buah apple, kulit buah, apa-apa kulit buah. Kemudian sisa-sisa sayur-sayur kan yang dah tak makan tu. Okay, semua itu boleh ditapaikan, okay, untuk dijadikan bahan pencuci yang lebih mesra alam tanpa bahan kimia. Itu adalah proses yang kita mengenal sebagai bioteknologi. So daripada kulit-kulit buah ni kita boleh digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim. Okey, tadi saya sebut apa proses yang terlibat dalam pembuatan bahan kimia, apa bahan pencuci ni? Proses proses apa tadi? Penapian. Proses penapaian. Proses penapaian. Bukan penapaian. Maksudnya kulit-kulit buah, apa lagi, semualah apa, kulit pisang, kulit betik ke, sayur-sayur tu kita akan peram dia, tapaikan, okey, dan akan dijadikan bahan pencuci. Okey, bahan pencuci. Okey. Tengok perbezaan dia. Okey, ni contoh gambar pencuci pinggan. Nampak tak pencuci pinggan warna hijau tu? Nampak. Okey. So pencuci pinggan warna hijau tu adalah pencuci pinggan yang biasa kita gunakan kat rumah. Contohnya pencuci pinggan Sunlight kan. Pencuci pinggan Glow. Itu semua adalah pencuci pinggan yang menggunakan bahan kimia. Okey, berbeza dengan pencuci pinggan yang menggunakan bahan ekoenzim. Contohnya, itulah yang saya kata tadi. Dia hasilkan pencuci itu menggunakan kulit-kulit buah, kulit-kulit pisang. Tu dia akan gunakan, dia recycle balik, tapaikan kulit-kulit buah tu untuk jadikan pembersih ekoenzim. So agak-agak awak, ekoenzim dengan pencuci kimia yang mana lebih baik? Pencuci kimia, bahan kimia atau enzim? Apa ya? Kimia. Kuat sikit. Kimia. Kimia, okey. Sebenarnya kimia, walaupun kita mudah kita dapati, sebenarnya kalau nak ikutkan dari segi mesra alam, pencuci kimia tidak memberikan mesra alam kepada alam. So yang baiknya adalah pembersih ekoenzim. Kenapa kita tengok ni? Okey, nampak tak perbezaan dia? Nampak tak jadual? Belum keluar. Keluar, sekejap. Nampak? Nampak. Okey. So, apakah perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia? Okey, awak tengok pertama ni. Yang pertama sekali, kalau kita tengok pembersih ekoenzim, okey, pembersih ekoenzim ni dia dihasilkan melalui penapaian sisa pertanian. Penapaian sisa pertanian. Tapi kalau pencuci kimia biasa kita pakai kat rumah tu dia gunakan bahan kimia. So kalau bahan kimia confirm lah dia sebenarnya tidak mesra alam. Tidak mesra alam ni maksudnya dia mungkin dia kalau habis botol tu mungkin akan memberikan akan menyebabkan buih yang dihasilkan tu akan menyebabkan longkang kita tersumbat. Itu maksudnya. Okey. Aspek yang kedua, tindakan terhadap lemak dan grease. Contoh kita nak basuh pinggan yang berminyak. Okey. So kalau kita pencuci kimia, dia akan gunakan surfactant di mana pencuci kimia itu akan hasilkan buih yang banyak. Okey, berbanding dengan pembersih ekoenzim, okey, dia ada enzim yang mana dia ada molekulnya lebih kecil yang mana dapat mengurangkan lemak dan grease dengan lebih mudah. So penggunaan ekoenzim adalah lebih
lebih baiklah sebab dia tidak banyak buih dan dan molekulnya lebih kecil untuk memusnahkan lemak dan grease. Okey, ketiga mudah digunakan. Okey, kenapa mudah digunakan? Sebab kalau guna ekoenzim ni kita tak perlu sental kuat-kuat. Tapi kalau pencuci kimia mungkin kita perlu rendam dulu sekejap kan. Okey, perlu sental dengan lebih kuat. Ini paling penting. Kalau guna pembersih ekoenzim, okey, saliran akan tidak mudah tersumbat. Contoh longkang-longkang kita tu akan tak mudah tersumbat. Sebab apa? Sebab molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tu tidak akan menyumbatkan saliran. Molekulnya lebih kecil. Berbanding dengan bahan pencuci kimia yang kita guna kat rumah tu, macam Sunlight Glow tu, dia akan hasilkan buih yang sangat banyak. Di mana surfactant tu akan menyumbatkan saliran kita. Kosnya sebenarnya kos untuk buat ekoenzim lebih rendah, hasil lebih murah lah berbanding pencuci kimia yang lebih mahal. Okey, dan sisa pun kurang lah sebab sisa tu semua kita dah recycle, dah tapaikan, so tak ada sisa. Berbanding dengan pencuci kimia, lebih banyak sisa yang terhasil. Okey, so yang lebih mesra alam, confirmlah pencuci atau pembersih ekoenzim berbanding pencuci kimia yang kurang mesra alam, yang lebih mencemarkan alam sekitar. Boleh? Boleh ke tak boleh? Ada Boleh. Okey, so tanya. Siapa boleh jawab? Berikan satu perbezaan yang awak dapatlah daripada apa yang saya terangkan tadi. Perbezaan antara pembersih ekoenzim dengan pencuci bahan kimia. Apa yang awak dapat? Beza. Pembersih ekoenzim dengan pencuci bahan kimia. Ya, cuci bahan kimia tu banyak buih. So kalau banyak buih, kenapa? Sebab Kalau banyak buih maksudnya apa? Minyak. Okey, nak banyak buih sebab nak buang minyak. So kalau buih itu sebab menyebabkan apa? Betul tu. Satu, dia menghasilkan banyak buih. Okey. So buih itu akan menyebabkan apa kepada longkang kita, kepada saliran kita? Menyumbatkan saliran. Ya, dia akan menyumbatkan saliran. Satu betul dia hasilkan banyak buih. Yang kedua dia akan menyumbatkan saliran. Okey. Yang mana lebih murah kosnya? Ekoenzim atau pencuci kimia? Ekoenzim tu. Ekoenzim lebih murah. Yang mana yang kurang menghasilkan sisa-sisa sampah? Ekoenzim atau pencuci kimia? Ekoenzim. Ekoenzim Ekoenzim dia tak menghasilkan sisa lah sebab semua sisa dah ditapaikan. Okey, habis untuk perbezaan ekoenzim dengan pencuci kimia. Next, gambar seterusnya ni, awak nampak tak? Serum. Nampak. Okey, yang awak nampak ni bukan susu, bukan susu lembu, tapi dia lah serum. Serum bakteria lactobacillus. Serum ni saya dah sebut ke sebelum ni? Ada juga. Ada Okey, apa yang awak ingat pasal serum ni? Yang tu saya tak ingat juga. Okey, so serum bakteria lactobacillus ni digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Sebagai contoh, dekat laut, okey, ada tumpahan minyak yang sangat dahsyat. Okey, so agak-agak awak macam mana nak bersihkan tumpahan minyak tu? Adakah perlu kita tuang bahan kimia ataupun pencuci ke atas laut tu? Tak kan? Okey, sebab kenapa kita tak boleh tuang bahan kimia atas laut tu? Makin teruk nanti. So ia akan memberikan kesan kepada hidupan laut, ikan dan sebagainya lah. Hidupan laut akan
terkena bahan kimia untuk cuci tumbuhan minyak tu. So salah satu caranya adalah menggunakan serum ini, serum bakteria lactobacillus. Serum ni adalah daripada mikroorganisma bakteria. Okey, kita akan kita akan tuang ke atas minyak tu, atas lauk tu, okey, untuk merawat air sisa. So serum bakteria ni dia bukan bahan kimia, okey, bukan bahan pencuci. So bila kita tuang dekat lauk tu, dia akan membersihkan laut itu. So taklah menyebabkan pencemaran. Boleh faham? Boleh. Boleh, betul. Boleh kan? So nampak perbezaan penggunaan serum bakteria ni berbanding penggunaan bahan kimia. So serum ni daripada mikroorganisma yang tidak ada bahan kimia, yang untuk digunakan untuk merawat sisa, air sisa. Okay? Alright. Seterusnya, okey, selain digunakan untuk merawat air sisa tadi, serum bakteria tadi tu, okey, digunakan untuk menyingkirkan bau busuk. Okey, selain itu digunakan untuk membantu pencernaan haiwan ternakan. Okey, juga membuat baja kompos. Baja kompos ni baja lah, okey. Yang saya kata tu contohlah bahan-bahan buangan seperti kulit telur, tulang ayam, tulang ikan, apalagi sayur-sayur yang dah tak makan, kulit-kulit buah tu kita akan kumpul semua tu kan. Okey, sisa-sisa makanan tu kita kumpul, kemudian kita akan masukkan serum bakteria ni. Okay, kemudian kita akan tapaikan dia dalam seminggu. Hasil dia tu akan digunakan untuk membersihkan longkang dan sebagainya. Okey, itu baja kompos. Kemudian memajukan industri perikanan, menghasilkan enzim selain merawat sisa kumbahan lah. Okey, so banyak kegunaan serum bakteria tadi tu. Okey, habis untuk kegunaan mikroorganisma berfaedah. Okey, sekarang kita masuk pada pencegahan dan rawatan penyakit disebabkan mikroorganisma. Nampak tak slide yang baru? Nampak. Okey. Pencegahan dan rawatan disebabkan pencegahan dan rawatan penyakit disebabkan mikroorganisma. Okey, boleh tak siapa-siapa bagi saya contoh penyakit okey yang disebabkan oleh mikroorganisma? Penyakit disebabkan mikroorganisma. Sakit perut. Sakit perut. Sakit perut sebab apa tu? Sebab sakit perut ni antara sebab apa? Kena makanan. Makanan basi. Sebab? Okey. So kalau makanan basi tu maksudnya kenapa makanan tu basi? Tarikh luput. Maksudnya kalau tarikh luput makanan basi tu maksudnya adakah makanan tu dah dicemari oleh mikroorganisma? Dah. Kan, itu kan? Makanan basi tu maksudnya dah ada bakteria yang telah pun tumbuh di atas makanan tersebut. So maksudnya sakit perut tu disebabkan oleh mikroorganisma sebab makan makanan basi kan. Betul-betul sakit perut. Selain sakit perut, apa lagi? Ada idea? Lagi contoh, siapa nak bagi contoh? Contoh penyakit disebabkan mikroorganisma. Tak ada idea? Ada ke tak ada? Tak dah. Sakit perut je, ingat takkanlah sakit perut je. Banyak sakit lain yang disebabkan mikroorganisma. Batuk Disebabkan ada. virus kan. Yes, betul. Batuk, sesama. Okay, itu semua mungkin disebabkan virus
ataupun bakteria. Okey, itu semua disebabkan sesama atau sesama biasa virus. Batuk pun kadang-kadang bakteria, kadang-kadang virus ya, tak pasti. Okey. So sekarang kita masuk tadi mikroorganisma berfaedah, sekarang mikroorganisma yang berbahaya. Okey. Okey, nampak tak slide warna biru ni? Nampak. Okey, so pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Selain mikroorganisma berfaedah, wujud juga mikroorganisma yang berbahaya yang dikenali sebagai patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Okey, saya ulang balik wujud juga mikroorganisma berbahaya okey yang dapat menyebabkan penyakit yang dikenali sebagai patogen. Okey, Aidil. Kalau orang tanya, apa tu patogen? Mikroorganisma yang Berbahaya. berbahaya yang menyebabkan Penyakit. yes. Okey, betul. Kalau saya sebut apa tu patogen ni, alamak, lupa lah patogen nak ingat. Patogen tu mikroorganisma berbahaya yang menyebabkan penyakit. Okey. Okey. Next, teknik aseptik. Boleh nampak slide? Ya. Okey. Boleh sambil-sambil makan pun boleh dengar saya cakap Okey. Saya yang belum breakfast boleh sambil-sambil makan. Okey, teknik aseptik ni adalah teknik yang merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen. Okey, atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Maksudnya teknik aseptik ni kita nak supaya kita nak halang jangkitan patogen ni terkena orang. Kita nak halang daripada dijangkiti. Oleh demikian, teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Salah satu caranya yang sekarang ni KKM tengah sedang meluaskan kefahaman kepada orang awam berkaitan kebaikan ataupun kepentingan mencuci tangan. Betul? Untuk siapa-siapa yang belum kena coronavirus lagi, untuk orang yang belum dijangkiti, cucilah tangan selalu dengan sabun. Sebab apa? Jangan guna sabun. Ni ada kumat. Okey. Yep. Nak elakkan daripada jangkitan bakteria lah, bakteria melekat. Okey. Itu untuk orang yang belum dijangkiti. Tapi kalau dah dijangkiti, okey dah dijangkiti, so dah tak dapatlah nak applykan kaedah mencuci tangan tu, dah kena makan ubat, dah kena masuk hospital. Okey, so teknik aseptik ni lah untuk mencegah ataupun menghalang jangkitan patogen. Okey, so hal ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang yang telah dijangkiti oleh patogen. Mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, so kalau dah dijangkiti kena rawat, kena guna ubat pula. Okey. Okey, next slide. Sikit lagi. Okey, so tengok depan ada berapa teknik aseptik? 5. 5. Okey, tengok sini. Yang pertama kita ada teknik. Apa tak? Teknik apa tu? Pensterilan. Pensterilan. Yang kedua? Pendidihan. Pendidihan. Yang ketiga? Penggunaan antiseptik. Antiseptik. Yang keempat? Desinfektan. Disinfektan. Yang kelima? Sinaran. Sinaran. Okey, cuba ulang balik. Aidil, 5 teknik aseptik. Pensterilian, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan, penggunaan sinaran. Betul. Okay, so kita akan pergi one by one. Okay, next. Kita pergi pada kaedah pensterilan. Nampak tak slide baru? Nampak. Okay. Pensterilan ni adalah proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma. Okay, bunuh atau singkirkan mikroorganisma daripada suatu objek atau persekitaran.
Okay, contohnya seorang pakar bedah, doktor pakar bedah dia baru lepas bedah orang. Bedah orang gunakan pisau, gunakan gunting. Okay, so bila alat-alatan yang lepas bedah tu agak-agak boleh ke cuci dengan air macam tu je, guna sabun biasa je, boleh ke? Tak. Tak boleh. Tak boleh kan? Okay, lepas bedah tu perlu dibersihkan menggunakan kaedah pensterilan. Okay, tak boleh cuci macam biasalah guna sunlight kat rumah tu kan, tak boleh. Okay, so bahan-bahan apa alat-alat bedah tu akan dibersihkan menggunakan kaedah pensterilan. Okey, kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan atau disingkirkan. Contohnya, suhu dalam autoklaf yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Okey, so biasanya kaedah autoklaf ini salah satu cara digunakan autoklaf. Cuba sebut. Autoklaf. So mesin autoklaf ni adalah mesin yang di mana kalau kita masukkan je peralatan yang kita dah bersihkan tu, kita masukkan dalam mesin autoklaf dan mesin itu akan mensterilkan peralatan bedah tu dengan suhu melebihi 130 darjah Celsius. Melebihi 130 darjah Celsius yang dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Okey, kalau autoklaf 130 darjah Celsius. Kalau suhu yang tahu suhu air mendidih yang menggelegak kan, bila kita didihkan air tu, air menggelegak tu, berapa suhu dia? 35. 35. Awak scan dahi awak berapa? 36. Kan, tu scan dahi, bukannya scan dahi. Orang panas macam air panas menggelegak ke? Tak kan? Saya tanya suhu air menggelegak yang mendidih, yang berwak-wak tu. Berapa suhu dia? 100. 100. Terima kasih, Mek. Susu air mendidih 100 darjah Celsius. Kalau 100 dapat bunuh mikroorganisma tapi tak dapat, okey. Tapi masih lagi dapat membunuh mikroorganisma. Okey, tapi kalau pensterilan suhu lebih tinggi, 130 darjah Celsius. Okey, itu guna autoklaf. Cara yang lain kita ada gunakan penapis mikron. Okey, penapis mikron ni digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma 0.1 mikrometer hingga 10 mikrometer. Macam kecil lah. Mikroorganisma ni sangat kecil. Okey. Okey. Okey, nampak tak slide yang seterusnya ni? Ataupun kaedah-kaedah pensterilan. Nampak. Okey. So ada berapa cara ataupun kaedah pensterilan ni? 5. 5. Iaitu pertama haba. Haba tadi saya dah mention lah, menggunakan autoklaf. Berapa suhu autoklaf tadi? 130. 130 darjah Celsius, bagus. Kemudian kita gunakan bahan kimia. Tak apa Kak, tak apa. Bahan kimia. Okey, kita gunakan sabun. Okey, cara ketiga kita gunakan sinaran. Iaitu sinar, terima kasih Kak, ultra. Yang keempat kita gunakan tekanan tinggi, iaitu gunakan periuk tekanan. Dan yang kelima kita gunakan penapis, iaitu penapis mikron. Okey. Cuba ulang balik. Ada berapa kaedah pensterilan? Haba lagi. Bahan kimia. Bahan kimia. Lagi. Tinggi. Napis. Lagi penapis. So 5 kaedah pensterilan. Okey, next. Kita pergi pada kaedah yang kedua, iaitu pendidihan. Ni kaedah yang biasa kita buat kat rumah lah. Yang biasa kita apply kat rumah. Contohnya nak bersihkan botol susu baby kan. Mak-mak awak akan cuci macam biasa dulu. Lepas tu akan didihkan air untuk rebus botol-botol susu. Pernah tak nampak mak awak buat untuk baby? Untuk air baby lah kan. Okey. Kenapa perlu didihkan air pada suhu 100 darjah Celsius? Untuk membunuh mikroorganisma.
So biasanya untuk kegunaan harian lah seperti botol susu, jarum suntikan dan peralatan doktor gigi. Okay. So kalau pendedihan suhunya 100 darjah Celsius. Okay. So next, kaedah antiseptik. Nampak tak slide? Nampak. Okey. So antiseptik ni apa? Antiseptik adalah kaedah yang menggunakan bahan kimia yang dapat disapu pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Biasa kalau awak luka kan, ada keluar darah tiba-tiba, jatuh dan sebagainya. Okey, mak awak ataupun doktor akan sapukan ubat kuning. Kan, ubat kuning tu adalah antiseptik. Okey. So contoh antiseptik ialah acrylamine, iaitu sebagai sebagai ubat kuning lah, povidone dan alkohol isopropyl. So antiseptik ni khas untuk disapu pada permukaan kulit manusia. Okay. So setengah antiseptik seperti acrylamine dan povidone dapat membunuh mikroorganisma, dan setengah lagi antiseptik seperti profilhavine dapat menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Setengah tu dibunuh terus mikroorganisma tu, dan setengah lagi mungkin dia akan stop ataupun sekat pertumbuhan mikroorganisma. Okey, boleh faham antiseptik? Boleh? Okey, ini contoh So antiseptik ni bahan kimia yang disapu pada permukaan kulit untuk membunuh mikroorganisma. Okey, kemudian disinfektan. Apa pula disinfektan? Tadi antiseptik. So disinfektan ni digunakan merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup. Seperti cadar, kita nak bersihkan cadar kan. Nak bersihkan tandas, nak bersihkan lantai, nak bersihkan kolam renang. Okey, untuk apa? Untuk membunuh mikroorganisma. Terutamanya patogen lah, mikroorganisma yang berbahaya. Okey, so disinfektan ni tak sesuai untuk digunakan pada kulit ataupun luka lah. So contohnya seperti dalam gambar ni lah. So ada bahan peluntur seperti klorok tu kan, hidrogen peroksida dan cair klorin. So bahan-bahan ini digunakan untuk pada benda bukan hidup, tak sesuai untuk kulit manusia lah. Okey, itu disinfektan. Okey, nak tanya siapa berjawab. Apa beza antiseptik dengan disinfektan? Siapa nak cuba? Apa beza disinfektan dengan antiseptik? Antiseptik tu ubat kuning je. Ya, okey. So antiseptik digunakan pada apa? Macam nak gunakan antiseptik tu? Untuk digunakan pada luka. Gambar ni. Pada kulit luka ataupun kulit manusia. Itu antiseptik. Kalau disinfektan? Benda bukan hidup dia. Digunakan untuk benda bukan hidup. Contohnya? Cadar. Cadar, kolam renang, lantai, tandas. Okey, so ada beza kat situ. Okey, dan akhir sekali kaedah sinaran. Nampak sinaran? Okey, ni contoh gambar. Ni gambar bilik bedah ni. Lepas operasi pembedahan, biasanya bilik itu akan disterilkan menggunakan sinaran. Okey, sinaran ada dua jenis. Sinaran ultraungu sinar X. Okey, ulang balik. 3 sinar. So boleh ulang balik 3 jenis sinaran yang membunuh mikroorganisma. Adakah sinaran lain? Sinaran Ultraungu. ultraungu, Sinar lagi, Sinar X. lagi,
Agama. Yes, bagus. Okay. So senar-senar ini akan menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan membunuh mikroorganisma. Ini contohlah, sebagai contoh bilik bedah ni akan dibersihkan dibersihkan menggunakan senar ultraungu untuk membunuh mikroorganisma. Okey, ini contoh bilik bedah lah. Okey, kemudian kita pergi pada antibiotik. Okey, semua pernah makan antibiotik kan? Okay, so antibiotik ni adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Okay, so apa-apa penyakit disebabkan bakteria, doktor biasa akan bagi antibiotik. Tapi kalau penyakit itu disebabkan oleh virus, penyakit itu disebabkan oleh fungi atau kulat, tak sesuai untuk gunakan antibiotik. Okay, apakah kerintangan antibiotik? Berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Bila doktor bagi tak berkesan, tak baik pun demam ke tak baik pun. Okay? Kenapa tak berkesan untuk merawat jangkitan bakteria? Okay, salah satu sebab kerana sama ada penggunaan antibiotik itu berlebihan ataupun penggunaan antibiotik yang tak tepat. Contohnya nak rawat sakit tekak, doktor bagi antibiotik. Padahal sakit tekak itu disebabkan oleh virus. Okey, so tak sesuai lah. So kalau virus tak sesuai untuk bagi antibiotik. Okey, tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Contohnya antibiotik tu doktor suruh habiskan. Doktor suruh habiskan, tapi awak tak habiskan pun sebab kita tahu dah sihat dah doktor, saya tak habiskan antibiotik tu, padahal doktor suruh habiskan kan. Itu juga punca berlaku kerintangan antibiotik. Kerintangan ni maksudnya bila antibiotik tu dah tak berkesan untuk membunuh bakteria. So bahaya tak kerintangan antibiotik ni? Bahaya kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit-penyakit lain. Okey, ini contohlah berkaitan dengan antibiotik. Boleh faham tak? Boleh. Yeah. Okey, so slide yang terakhir kita ada kat sini kaedah rawatan penyakit berjangkit. Ada nampak tak gambar? Nampak slide baru? Nampak. Okey, so slide ni senang je. Okey, ada 3 jenis penyakit. Okey, yang pertama adalah penyakit pneumonia. Gambar paru-paru tu kan? So pneumonia adalah jenis penyakit radang paru-paru. So penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus, iaitu disebabkan oleh bakteria. So kalau penyakit disebabkan bakteria, kita akan gunakan antibiotik. Contohnya apa ni, nampak tak? Contohnya apa ni? Contoh antibiotik adalah apa contoh antibiotik? Ada dalam slide ni, siapa nampak? Yang kaedah rawatan tu Pak Cikgu. Contoh pneumonia ni kan disebabkan oleh bakteria. So dirawat menggunakan antibiotik. Apa contoh ubat antibiotik? Ada kat bawah ni, nampak tak contoh dia? Zim.
Penicillin. Penicillin. Okay, next gambar yang gambar kaki tu, nampak tak gambar kaki tu? Apa awak nampak pada kaki tu? Okey, macam gatal-gatal kan. Okey, biasanya kalau gatal macam tu disebabkan oleh fungi. Fungi ni kulit lah. So fungi ni bila disebabkan oleh kulit, doktor akan bagi antifungal, bukan antibiotik. Okey, contohnya Clotrimax. Dan yang ketiga, kayap tu, kalau nampak kayap tu disebabkan oleh virus. So virus doktor tak akan bagi antibiotik, doktor akan bagi antiviral. Okey. Okey, soalan terakhir nak tanya, kalau disebabkan sakit yang disebabkan oleh kulat, doktor akan bagi ubat apa? Jawapan dekat slide. Antifungal. Antifungal. Fungal. Okey, bagus. Okey. Kita punya bab 1. Okey, so habis dah kita punya topik hari ni. Saya akan bagi soalan quiz, tapi saya akan bagi soalan quiz dalam WhatsApp group lah. Okey, so soalan quiz tu nanti awak kena buat, kena klik nama awak bukannya sebab quiz klik nama awak. Okey, so boleh buat quiz dalam WhatsApp group yang saya bagi lepas ni. Okey, terima kasih semua yang join hari ni. Okey, saya record ni, nanti awak boleh tengok balik dalam YouTube. Okey. Terima kasih semua. Kejap, tadi saya nak ambil gambar. Apa kata awak on kamera kejap? Saya nak Cepat ambil gambar. bajet 100, apa kadai. Aidil, Shima, home meeting. Okey, tinggal Shima dengan Aidil tak letak gambar. Aidil, gambar awak seorang tak ada? Alright, okey, sekejap. Saya nak ambil gambar, sabar. Okey. Alamak, silau lah pula. Sekejap, silau lah. 1, 2, silau. 3, kejap screenshot, print screen. Okey, terima kasih semua. Tengok quiz dalam grup. Sama cikgu. Okay, bye. Bye cikgu. Bye.